Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Dan lagi berkata hukama, al-ilmu fi sigar kan naqshi 'ala al-hajar. Yang artinya al-ilmu fi sigar, pengetahuan pada waktu kecil, kan naqshi 'ala al-hajar, seperti lukisan di atas batu. Moga-moga pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadaratillah subhanahu wa ta'ala, yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk kita menyambung kuliah pengajian kitab kita, iaitulah kitab Risalatut Tauhid, yang moga-moga dengan pengajian ini akan menambahkan lagi keyakinan dan keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dengan keimanan dan keyakinan itulah kita dikira layak untuk ditempatkan Allah di dalam syurganya nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tuan-tuan siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini. Mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini, sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita sambung last kita muka 25 ya. Walhasil, hal hakikatnya sengaja hamba itu pun daripada Allah Ta'ala. Walhasil. Baik. Last apa? Bulan Oktober ya. Bulan apa tu dia? Bertembung banyak. Saya mohon maaf. Ke Yaman lah, lepas tu Patani pula, lepas tu umrah pula. Ni bawa balik umrah. Baru kat berapa hari. Jadi kita sambung kitab kita, kitab Risalatut Tauhid, kitab Jawi Lama, pada muka surat 25. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, walhasil, sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir dan tergagah pada batin, maka ikhtiar dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif hukum ke atasnya dengan suruh dan tegah, dan itulah sebab bagi pahala dan siksa. Baik, ini kita sambung berkenaan tentang huraian berkenaan dengan sifat kudrah. Sifat kudrah, sifat 20. Bicara tentang sifat 20, sifat kudrah, yang sifat yang ketujuh. Dalam perbicaraan ini, Tok Syekh pengarang kitab kita ni, dia memberikan contoh ataupun perbezaan dalam memahami sifat kudrat ni, sifat kudrah ni, bagi 3 jenis golongan. 3 jenis golongan. 2 daripadanya sesat, 1 sahaja yang benar. Iaitu golongan yang pertama hari tu kita bicara dah, iaitu golongan i'tiqad qadariyah. I'tiqad qadariyah. Yang kedua, i'tiqad jabariyah. Nama dia i'tiqad jabariyah. Yang ketiga, itulah i'tiqad yang kita berpegang dengannya, iaitu i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Okey, sebabkan kita lama dah tertinggal ni, jadi saya peringatkan baliklah. Kita sepintah lalu. I'tiqad qadariyah, jenis dia, jenis semua perbuatan ni hak makhluk dia pegang macam tu. Sehingga kan Allah ni tak boleh buat apa-apa.
Dia faham macam tu. Allah ni jadi Tuhan, cipta kita. Lepas tu Allah ciptakan satu kekuatan pada diri kita. Kemudian Allah tengok saja. Tu pahaman qadariyah. Allah tengok je apa nak jadi kat kita ni, kita buat sendiri pandai-pandai. Sehingga kan Allah tak boleh masuk campur urusan makhluk. Apa nak jadi. Contoh macam PM ke-10 ni, Allah tak boleh buat apa-apa. Dia punya faham qadariyah tu macam tu. Kan? Depa yang pilih, aku tak tahu, aku tak boleh buat apa-apa. Korang yang pilih, seolah-olah macam tu. Faham i'tiqad qadariyah. Faham ini faham sesat. Sebab apa dikatakan faham ni faham sesat? Sebab di sini menunjukkan bahawa Tuhan tak ada kuasa. Sehingga kan Tuhan tak boleh buat apa-apa atas makhluk. Setan jadi jahat, Tuhan pun Allah, aku pun tak tahu dia jadi jahat. Ni faham qadariyah. Aku pun tak boleh buat apa-apa. Dia kata itu. Ini faham qadariyah, faham yang sesat. Golongan yang kedua, sepitah lalu kita ingat balik, iaitu faham jabariyah. Faham jabariyah ni maksudnya, jabar tu maknanya tergagah. Tergagah ni maknanya terpaksa. Yang ni terbalik pula. Yang ni sampai pula kita pula tak boleh buat apa-apa. PM marah dah. Tak bunyi ya. Tukar. Bateri habis. Sambung balik. Jabariyah ni, jabar maknanya terpaksa, tergagah. Maknanya kita ni semua yang tadi, kalau tadi semua makhluk buat, sampai Tuhan tak boleh buat apa-apa, itu qadariyah. Jabariyah dia terbalik. Kita pula tak boleh buat apa-apa, semuanya Tuhan. Macam tu. Sebab kita ni duduk saja. Kalau kata Tuhan buat kita makan, baru makan. Jadi kita tak payah pergi mana-mana, duduk diam situ. Serah bulat-bulat terus kepada Tuhan. Tak boleh buat apa-apa. Ini faham jabariyah. Faham ini juga adalah faham yang sesat. Faham yang sesat. Sehingga kan mereka berpegang, kenapa kamu tak beriman? Dan Tuhan tak buat saya beriman. Dia alasan itu. Kenapa kamu tak jadi baik? Dah Tuhan tak buat saya jadi baik. Saya bukan boleh buat apa-apa, dia kata. Alasan. Dan kenapa mutikan nombor ekor? Dah Tuhan yang aku tak boleh buat apa, Tuhan yang buat aku tikam nombor ekor. Bukan aku nak buat, Tuhan buat. Disalahkan Tuhan. Ini faham yang faham sesat. Nama dia jabariyah. Ni nama-nama dulu sebenarnya. Qadariyah, Jabariyah ni nama dulu, zaman ulama-ulama kita dulu. Zaman lah tak dengar adalah orang sebut Qadariyah, Jabariyah, tapi sifat dia masih lagi ada. Sifat Qadariyah sampailah ada, sifat Jabariyah pun sampailah ada. Ada. Sampailah ni ada. Bila bahagian kena kat batang hidung dia salahkan Tuhan. Bila bahagian elok, dia kata dia buat. Ni penyakit umat akhir zaman. Bila buat tu jadi, dia kata ni usaha saya, ini kejayaan saya, ini hasil titik peluh saya. Tapi bila gagal, dia kata ni kehendak Tuhan. Bila gagal baru kehendak Tuhan. Bila mau berjaya, ni bukan kehendak Tuhan, ni hasil saya. Dia jadi macam tu. Sebab apa? Inilah pahaman Qadariyah dan Jabariyah yang sampai ke hari ini masih lagi ada. Jadi untuk kita nak selamat, supaya antara tujuan mengaji ilmu akidah, antara tujuan mengaji ilmu tauhid, kata ulama, supaya kita keluar daripada kelompok kafir lagi sesat. Ini disebut di dalam kitab Usulut Tauhid. Dia sebut gitu. Dan antara asbab ataupun tujuan kita mengaji ilmu tauhid, supaya mengeluarkan diri kita daripada lembah kesyirikan ataupun lembah kesesatan.
Supaya kita tak sesat. Supaya kita tak sesat. Supaya apa? Supaya kita kenal Qadariyah tu siapa dia. Kita jangan masuk dalam Qadariyah. Jangan jadi Qadariyah. Dan kita belajar pula Jabariyah. Bukan tujuan belajar Jabariyah nak jadi Jabariyah. Supaya kita kenal Jabariyah tu. Supaya kita tak ikut Jabariyah. Bila tak ikut Qadariyah, tak ikut Jabariyah, barulah yang disebut sebagai i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Tu baru dia masuk nombor 3 ni. Maka apa dia kata pada i'tiqad ahli sunnah wal jamaah? Ahli sunnah wal jamaah ni faham dulu. Kita duk ngaku-ngaku. Hang ni i'tiqad apa ni? Oi, ahli sunnah wal jamaah. Aswaja dia kata. Singkat aswaja. Dia tanya dah apa benda ahli sunnah wal jamaah? Mana aku tahu dia tu. Tak tahu kok mana. Macam seorang polis lah. Seorang polis kan. Kita tanya dia, awak polis kan? Saya polis dia kata. Dan saya nak tanya, apa makna PDRM? PDRM tu pegawai diplomatik rakan Malaysia. Dia kata gitu. Nampak sangat dia bukan polis. Kalau polis mesti tahu. Sebab tu jabatan dia. Kan tak? Tiba-tiba dia jawab pelik. Kita kata hang bukan, hang tak sah bohong. Hang bukan polis. Mana pula polis tak tahu PDRM tu apa dia? Tu belum tanya KPN lagi. Siapa ketua polis negara? Tanya-tanya ketua polis negara dia kata Bang Non. Lagi ngarut. Begitu juga ngaku-ngaku ahli sunnah wal jamaah. Kita tanya apa dia ahli sunnah wal jamaah tu? Ahli tu apa dia? Sunnah tu apa dia? Jamaah tu apa dia? Mana aku tahu dia kata. Kalau tahu macam mana ngaku ahli sunnah wal jamaah? Agak-agak mu ni olok-olok apa dia? Ke kamu ni nyama-nyama ngaku ahli sunnah wal jamaah padahal mu bukan ahli sunnah wal jamaah. Yang ni yang jadi masalah pada kita umat akhir zaman hari ini. Sebab tu datang Wahabi, kita kena tipu dengan Wahabi. Wahabi kata ni bid'ah, tu bid'ah, habis semua tak buat, semua bid'ah mereka. Kan? Sebab apa? Mudah kena tipu. Sebab apa? Sebab kita tak reti. Kenal diri kita sendiri pun kita tak reti. Kenal bangsa sendiri tak kenal. Kenal agama sendiri tak kenal. Akidah sendiri pun tak kenal. Itu yang jadi bahaya. Itu baru Wahabi, belum datang Dajjal lagi. Kan? Belum datang musuh-musuh Islam yang lebih besar lagi. Itu pun kita sudah mudah diperdayakan oleh orang-orang yang nak merosakkan fahaman kita. Sebab tu perkara ni perkara yang penting, perkara yang mustahab. Dan kita kena ingat zaman kita ni sudah sampai kepada penghujungnya. Sudah sampai kepada zaman yang sangat dahsyat fitnah dia. Maka perlulah kita ambil berat soal-soal agama kita. Paling-paling khusus akidah kita. Macam saya selalu duk sebut, kalau akhlak kita jelek, bukanlah kata tak apa, tapi tak sampai menyebabkan kita kekal dalam neraka. Kan? Perangai kita tak senonoh, orang meluat, benci dengan kita. Tapi dengan sebab perangai yang meluat macam tu tak menyebabkan jadi kekal dalam neraka. Memang mungkin masuk neraka sebab dia berdosa, tapi tak kekal. Dia akan masuk juga dalam syurga sebab dia ada iman, dia ada akidah yang sahih. Sembahyang kita salah, ambil wuduk pun tak kena. Apa saja salah kita dalam soal ibadat tak menyebabkan kita kekal dalam neraka. Walaupun teruk macam ni ibadat dia, sembahyang dia tak kena, puasa tak kena, dia hanya berdosa dan dia memang masuk neraka tapi tidak kekal. Akhir sekali akhriju minan nar, akan dikeluarkan daripada neraka dan masuk dalam syurga. Tapi kalau akidah dia sesat, akidah dia songsang, tauhid dia tak betul, keyakinan dan kepercayaan dia pada Allah tu tak kena. Walaupun sembahyang dia cantik, sembahyang dia baik, khusyuk, akhlak dia pun terpuji, orang semua pakat puji dia, orang semua suka kat dia, tapi akidah dia Syiah contoh. Akidah dia sesat, mengatakan Tuhan ada tangan macam Wahabi. Wahabi kata Tuhan ada tangan, Tuhan duduk di langit. Akidah tak betul, maka silap-silap dia duduk dalam neraka selama-lamanya. Takkan sekali-kali akan dikeluarkan daripada neraka. Maka sebab tu soal akidah, soal tauhid ini soal yang paling berat, paling mustahab. Sebab tu Tok Syekh tekan bab ni lah.
Hari baru-baru ni 2-3 hari sebelum ni lah, ada pertemuan dengan guru-guru pondok negeri Perak di Pondok Lekir, tempat Ustaz Hamid. Pertemuan dengan beberapa tok-tok guru pondok seluruh negeri Perak bersama dengan Ustaz Engku Ahmad Fazil. Antara perkara yang kita bincangkan ialah perkara akidah di dalam masyarakat kita, khususnya negeri kita, negeri Perak. Antaranya yang dibahaskan dalam perbahasan tersebut berkenaan dengan pengajian kuliah di masjid-masjid dan surau-surau. Antara yang ditekankan, wajiblah setiap masjid dan surau meletakkan pengajian fardu ain keutamaan. Mesti setiap masjid dan surau ada pengajian tauhid, ada pengajian fiqh dan ada pengajian tasawuf berbanding pengajian yang lain. Sebab tiga ini yang fardu ain. Tiga ini yang wajib atas tiap-tiap individu. Lain daripada tiga subjek ni, dia tak masuk dalam fardu ain. Dia cuma masuk dalam fardu kifayah. Hatta sekalipun ilmu tajwid. Ilmu tajwid tak masuk dalam fardu ain. Dia fardu kifayah. Apatah lagi ilmu tafsir, ilmu hadis. Tapi kadang-kadang ada setengah masjid lampau banyak sangat pengajian tafsir. Bukan kita kata salah mengaji tafsir tu, tapi keutamaan yang mana yang lebih utama. Yang lebih utama ialah tauhid, fiqh dan tasawuf. Dalil bukti, apakah soalan pertama yang akan ditanya oleh malaikat dalam kubur? Adakah malaikat akan tanya, "Hei, Sepolan bin Sepolan, cuba kamu tafsir suratul Fatihah." Ada tak tanya begitu? Tak, jelas dalam hadis Nabi kata, soalan yang pertama ditanya oleh malaikat muka wa nakir, "Man rabbuka?" Siapa Tuhan kamu? Mana sekalipun orang tu pandai tafsir Quran, tapi kalau tak kenal Tuhan, tak sah. Tak selesai masalah dia. Tak selesai kefarduan dia. Tak selesai masalah kepribadian dia. Bukan kita kata salah mengaji tafsir, bukan kita kata salah mengaji hadis, bukan kita kata salah mengaji tajwid. Mengajilah, tapi jangan tinggalkan tiga pengajian ni. Ini paling mustahab. Sebab dia adalah asas kepada segala subjek agama. Asas kepada semua ilmu agama, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. Daripada tiga ni pula, yang paling mustahab ialah tauhid. Sebab dia melibatkan soal akidah, keyakinan dan kepercayaan seseorang. Dia melibatkan kalam syahadah yang kita lafazkan dengan syahadatain tu. Dia melibatkan soal hati kita ni bergantung dengan siapa. Itu menjadi masalah. Macam zaman hari ni orang lebih banyak bergantung dengan keduniaan, bergantung dengan wang ringgit, bergantung dengan pangkat harta, bergantung dengan jawatan. Sehingga lupa pergantungannya kepada Tuhannya. Maka yang dikatakan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu ialah i'tiqad yang berada di tengah-tengah antara qadariyah dan jabariyah. Saya ulang sekali lagi nak. Kalau qadariyah tadi, dia mengatakan sehinggakan semuanya ketentuan tertakluk pada makhluk. Tuhan tak boleh buat apa-apa, Tuhan tengok saja. Itu qadariyah secara ringkas. Kalau nak hurai panjang lagi, secara ringkasnya begitu. Adapun jabariyah mengatakan bahawa segala-galanya Tuhan, sampai makhluk tak boleh buat apa-apa pula. Makhluk ni berserah terus kepada Tuhan, sampai makhluk tak boleh buat apa-apa pada diri dia. Ada. Jadi kedua-dua ni bercanggah. Kerana dalil Quran sendiri pun sudah bercanggah. Kan? Kalau mereka mengatakan makhluk tak boleh buat apa-apa, semuanya Tuhan, kenapa Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim? Sesungguhnya Allah takkan mengubah nasib satu kaum sehingga kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Itu menunjukkan Allah kata kamu ubah kamu sendiri. Kamu yang ubah kamu sendiri. Okey, kalau pula orang kata kalau macam tu memang makhluk buat semua, Tuhan tak buat apa-apa. Datang pula ayat Quran, Allah kata wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang cipta kamu dan aku juga yang cipta segala perbuatan kamu. Ayat yang lain Allah kata kul min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya daripada Allah. Ayat ni. Jadi macam mana nak faham kedua-dua ni? Datangnya ahli sunnah wal jamaah, dia duduk di pertengahan. Itu sebab tu kata seorang tabi'in, khairul umuru awsatiha. Sebaik-baik pekerjaan ataupun urusan itu ialah yang pertengahan. Itu yang terbaik.
Kita tak kanan sangat, tak kiri sangat, tak depan sangat, tak belakang sangat, tak atas sangat, tak bawah sangat. Jangan kaya sangat dan jangan miskin sangat. Jangan pulun sangat dan jangan langsung tak buat apa-apa. Macam tu. Itu yang terbaik, iaitu pertengahan, seperti mana ahli sunnah wal jamaah. Di mana ahli sunnah wal jamaah membahagikan kehidupan ni kepada dua keadaan. Ada dua keadaan. Satu disebut sebagai syariat, satu lagi disebut sebagai hakikat. Cakap Melayu kita macam itulah, syariat, hakikat. Kalau cakap Arab, syariah dan hakikah. Tapi kita apalah, kita cakap Melayu, syariat, hakikat. Itu pembahagian dalam ahli sunnah wal jamaah. Dua-dua ni adalah kehidupan kita makhluk, yakni yang bernama manusia. Manusia ni dia hidup dengan dua alam. Satu namanya sebagai alam syariat dan satu lagi dengan alam hakikat. Alam syariat itu juga dikenali dengan zahiriyah. Adapun hakikat juga dikenali dengan batiniyah. Zahiriyah, batiniyah. Apa nak bezanya? Zahiriyah ialah barang luaran. Barang yang kita boleh tengok dengan mata kepala sekarang ni, ini adalah barang zahir. Kita nampak lampu, kipas apa semua ni, kawan kita apa semua kita nampak ni, ini namanya zahiriyah, barang yang zahir. Yang kedua iaitu batiniyah. Batin ni tersembunyi. Dia bukan nampak dengan mata kepala, tapi dia nampak dengan mata hati. Mata hati. Contoh, zahir, apa zahir? Nampak orang tu semayang. Batinnya apa? Batinnya pahala semayang dia. Pahala nampak tak dengan mata kepala? Mata kepala tak nampak, mata hati nampak. Dengan mata hati. Begitu juga macam mana mata kepala boleh melihat dengan jelas, begitu juga dengan mata hati boleh melihat dengan jelas. Mata kepala boleh melihat dengan jelas dengan sebab adanya cahaya lampu, ataupun apa-apa cahaya lah, cahaya bulan ke, cahaya matahari ke. Ada cahaya, maka mata ni boleh melihat. Tapi kalau tanpa cahaya, mata ni hebat mana pun tak akan boleh melihat. Contoh, kita tutup seluruh lampu dalam masjid ni, maka kita tak akan nampak apa-apa. Hatta tangan kita sendiri pun kita tak nampak. Tak kata tangan kawan kita, tangan kita sendiri kita tak nampak lah. Sebab apa? Sebab sehebat mana pun mata ni, dia memerlukan bantuan cahaya untuk dia melihat. Ada cahaya baru boleh nampak. Begitu jugalah mata hati. Mata hati ni boleh melihat pahala Allah, boleh melihat syurga, boleh melihat neraka dengan bantuan cahaya. Tapi cahayanya bukan cahaya lampu, bukan cahaya matahari, bukan cahaya bulan. Cahaya itu dipanggil cahaya Islam, cahaya agama. Cahaya itu datang dalam bentuk ilmu. Ilmu yang ikhlas. Dengan mengaji, seseorang tu dia mengaji, dia faham dan dia amal dengan ikhlas, maka itu jadi cahaya pada hati dia. Seperti mana dalam dalam kitab disebut, innan nura idza dakhalal qalba infasaha wan syaraha. Apabila cahaya telah masuk ke dalam hati, lapang hatinya, lapang dadanya. Baru dia rasa kehidupan ini dengan kehidupan yang tenang. Baru dia nampak yang ni macam ni, macam ni. Dia nampak akhiratnya, nampak pahalanya. Kalaulah dengan pandangan zahir semata-mata, lalu tabung kita nak derma ni jadi berat. Kita kata kalau aku buhkan dia dapat apa? Sebab pandangan zahir. Memang tak dapat apa kalau pandangan zahir. Tapi kita mampu keluarkan RM50 di Tesco. Di pusat membeli belah kita boleh keluar dengan duit yang banyak. Tapi nak keluar RM5 pada tabung masjid, dia jadi berat sebab dipandang dengan pandangan zahir. Tapi ada orang dipandang dengan pandang mata hati. Bila pandang dengan mata hati, boh 100 pun dia berani. Sebab dia pandang 100 tu memang tak nampak zahir ni. Akhirat nanti aku dapat. Sebab pandangan dia jauh. Sebab apa? Suluhan hati dia. Sebab nur cahaya yang ada di hati dia. Itu yang disebut innan nura idza dakhalal qalba infasaha wan syarah. Sesungguhnya cahaya apabila masuk dalam hati, terbuka ia, luas ia. Dia akan nampak sampai ke alam ghaib tadi tu, dia boleh nampak. Nampak tu bukanlah nampak sebiji syurga tu, tapi nampak hasil dia buat ni akan mendapat syurga Allah. Hasil dia buat akan dapat kebaikan-kebaikan yang Allah janjikan. Dia yakin kepada Allah, yakin dengan kemenangan.
Inilah para pejuang agama Allah. Walaupun disiksa, ya, ada di antara tok guru kita, alim ulama kita, masuk dalam penjara, ditahan dalam ISA, keluar tak putus asa, makin kuat, lagi lantang ceramahnya, lagi berani, lagi diugut bunuh, lagi dia berani. Nah, sebab apa? Sebab cahaya tadi. Dia yakin apa dia buat ni akan ganjaran Allah, bidadari Allah. Nah, bidadari yang Allah cipta menunggu dia di sana, di syurga dia. Soal orang ugut dia nak kena penjara, nak kena bunuh, sikit dia tak takut. Sebab perkara tu dianggap kecil sahaja berbanding dengan ancaman yang Allah janjikan bagi mereka yang tidak mempedulikan agama, ialah neraka jahanam. Itu lebih parah daripada penjara yang dijanjikan oleh manusia atas muka bumi. Dekat dunia, orang ugut penjara je, penjara, teruk-teruk penjara pun ada kat makan nasi. Tapi duduk dalam neraka Allah nak makan apa? Buah zakum. Ni pandang ni dengan pandang mata hati. Gitu. Sebab tu saya ada melihat satu video dulu, Tok Guru Ni Aziz pernah sebut, dia kata nak jaga manusia ni kena jaga dengan iman. Kena jaga dengan iman. Duk jaga dengan sekadar undang-undang negara tak boleh jaga. Sebab apa? Sebab undang-undang negara manusia buat. Bila manusia buat, manusia juga akan mengubahnya. Memang boleh ubah. Lantik jadi TPM, selamatlah dia. Tak sangkut dalam kes. Boleh ubah. Sebab dia buat undang-undang. Hakim tu pun dia yang boleh lantik. Peguam dia boleh buat. Semua dia boleh buat. Pegawai penjara ke apa, semua dia boleh setting. Sebab tu semua manusia. Tapi nak main dengan malaikat Allah, jaga. Kan? Malaikat Allah. Aku duhanna suwal hijarah, bahan bakaran di dalam api neraka itu daripada manusia dan batu berhadu. Alaiha malaikatun giladun syidadun. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat yang keras kasar layanannya. Allah sebut dalam Quran. Kan? La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah menderhaka kepada Allah atas apa saja yang diperintahkan Allah kepadanya. Allah suruh hentam. Tak ada, dia tak boleh, dia tak ada makan rasuah, tak ada apa. Ini. Maka kata Tok Guru Ni Aziz, nak jaga manusia jaga dengan iman. Kalau jaga dengan CCTV boleh edit lain, boleh padam, boleh delete. Tapi bila main dengan iman, yakin kepada Allah, tahu Allah melihat dia, dia tak akan berani nak buat satu benda yang salah, walaupun tak ada seorang manusia ketika itu pada dia. Oh, dia tak berani nak ambil duit orang, tak berani nak apa pun, tak berani. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah sedang melihat dia. Itulah iman. Itu yang kita kena didik masyarakat. Bukan sekadar didik masyarakat dengan moral dunia, tak cukup. Dunia mereka boleh ubah, tapi nak didik masyarakat dengan Islam dan iman. Itu yang Nabi bawa. Itu yang Nabi bawa dalam perjuangan dakwahnya. Dengan perjuangan politiknya. Barulah kita berjuang ni, kita duduk dalam kehidupan kita ni berlandaskan iman, berlandaskan yakin dan percaya. Sebab tu Nabi kata, seseorang itu melakukan maksiat, ketika dia sedang buat maksiat, dia tak ada iman, kata Nabi. Dia tak ada iman. Apa maksud Nabi? Adakah maksud Nabi masa dia buat maksiat dia jadi kafir? Tak, bukan maksud macam tu. Tapi maksud Nabi masa dia buat maksiat tak ada iman. Kerana kata Nabi, kalau dia ada iman pasti dia tak akan buat maksiat. Apa maksudnya? Makna iman tu yakin dan percaya. Kalau dia percaya waktu tu Allah sedang tengok dia buat maksiat, mesti dia tak akan berani buat maksiat. Yang dia berani gitikam nombor ekor tu sebab waktu tu kepercayaan dia Tuhan tengah tengok dia tu jadi kurang. Dia jadi percaya tak percaya gitu. Sebab tu dia berani buat. Kalau dia yakin sungguh Tuhan tengah tengok, dia berani nak buat. Macam kita lah contoh, kita nak mencuri, polis ada sebelah. Kalau kita yakin polis tu tengok kita, takkan nak curi. Betul tak? Sebab polis ada sebelah. Tapi kalau dia yakin, ya polis ni, polis ke guard ni, kata. Ada tak percaya, dia berani lah ambil. Begitulah. Sebab tu pentingnya iman. Pentingnya akidah. Pentingnya kita kena pupuk masyarakat kita dengan keimanan yang sahih. Inilah pentingnya pengajian akidah. Jadi itu syariat dan hakikat, zahir dan juga batin. Maka dari segi syariatnya
kita mengatakan kitalah yang mengubah nasib kita dari segi syariat. Berdasarkan Allah kata innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum melainkan kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Maknanya itu ayat itu disebut sebagai ayat syariat. Kerana Quran ni terpecah dua ayatnya. Satu syariat, satu hakikat. Ayat itu ayat syariat. Maknanya ukuran kita yang tentukan kehidupan kita. Allah kata dalam ayat yang lain, wahadainahu najdain. Aku bentang kepada kamu dua jalan. Maksudnya aku bagi kamu pilihan. Dua jalan aku bagi pilihan. Mu nak jalan mana? Mu nak jalan kanan ke jalan kiri? Mu nak syurga atau neraka? Mu nak baik ke atau jahat? Itu pilihan kamu sendiri. Kamu yang pilih. Ada. Pilih-pilih inilah dipanggil ikhtiar makhluk. Ya inilah yang disebut sebagai jalannya jalan syariat. Maka jalan syariat ni kata ulama perkara yang sekarang dan akan datang. Macam kejap lagi kita nak makan apa? Itu ikhtiar kita, pilihan kita. Nak makan yang halal atau yang haram, yang sejuk atau yang panas, itu pilihan. Nah, maka pilih tu berlandaskan syarak. Pilihan kita ada 5 hukum. Kadang-kadang pilihan tu jadi wajib. Kita tak boleh. Memang masih lagi contoh macam semayang kita nak semayang saat gini, semayang isyak. Semayang isyak hukumnya wajib. Tapi still kita ada pilihan nak semayang ke tak nak semayang. Kalau mau semayang, mentaati perintah Allah, hukum wajib, maka jadi pahala. Kalau mau tak nak semayang, melanggar perintah Allah, dapat dosa. Tunggu azab Allah. Sama ada azab dunia atau azab akhirat. Tu. Kadang pilihan tu hukumnya dalam bentuk sunat. Mana habis semayang isyak nak semayang sunat, hukumnya sunat aja. Kan? Kalau kamu buat, Allah akan bagi pahala kat kamu. Tapi kalau kamu tak buat, kamu tak dapat apa-apa. Itu sahaja. Cuma kelebihan. Kalau kamu buat dapat pahala, kita kena faham macam ni. Pahala dosa ni bukan masuk satu benda seketul macam dapat duit. Oh dapat pahala ting dapat, bukan. Dosa pula duit keluar pula, bukan macam tu. Mari kita nak faham makna pahala dosa ni. Pahala tu Allah sayang, dosa tu Allah benci. Dia faham macam tu. Jadi bila kita buat benda yang sunat, dikatakan siapa buat benda sunat dapat pahala. Dalam arti kata lain, siapa buat benda sunat, Allah sayang kat dia, Allah suka dia. Lagi banyak dia buat benda sunat, lagi Allah sayang dia, lagi Allah suka dia. Barulah kita gairah dengan barang sunat. Ini kalau kita kata alah sunat je pun ustaz, tak buat pun tak apa, seolah-olah alah sayang Allah je, kalau tak dapat sayang Allah pun tak apa. Takkan nak berani cakap gitu. Kalau kita faham pahala tu dengan makna sayang. Tapi dosa pula kita faham dengan makna Allah benci. Kan? Bila Allah benci tak kira dosa kecil ke dosa besar, benci. Kan? Bila nak buat dosa, benda ni Allah tak suka ni, Allah benci. Kalau aku buat ni Allah benci kat aku. Kita tak payah kata Tuhan. Kalau mak ayah kita benci kita macam, itu pun kita rasa hidup kita ni macam tak ada ertinya. Apatah lagi Tuhan membenci kita. Jadi bawah kita akan menjauhi. Tak payah kata nak buat, mendekati dosa pun kita tak berani dah. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina. Janganlah kamu dekati zina. Allah tak kata wala taf'alu zina. Jangan kamu buat zina. Padahal yang dosanya zina. Tapi Allah beritahu awal lagi taqrab, jangan kamu dekat. Seolah-olah Allah nak kata jangan kamu mendekati satu benda yang aku tak suka, yang aku benci. Kerana kalau kamu dekati dia, maka aku akan jadi benci kat kamu. Jadi kalau kita pandang dosa tu macam tu, barulah kita rasa tak berani aku nak buat. Nanti Allah benci kat aku, Allah tak sayang kat aku. Kan? Ini kadang-kadang alah dosa je, nanti saya taubat hilang. Dia berani cakap gitu. Seolah-olah dia nak kata alah Allah benci pun, nanti taubat-taubat Allah maaf lah. Mu ingat Allah ni siapa dia? Boleh buat main-main gitu soal-soal taubat. Ada. Itu bila faham elok-elok begini, barulah menjadikan diri kita hamba Allah yang soleh pun solehah. Gitu. Jadi itulah makna syariat kehadapan ni. Benda yang nak berlaku esok nak pergi mana? Nak pergi kedai. Nak pergi kedai ke tak nak pergi kedai? Itu pilihan kita. Maka setiap pilihan kita ukur. Kadang-kadang ia wajib, kadang-kadang ia sunat, kadang-kadang ia harus sahaja. Harus ni maknanya
Buat pun agama tak marah, tak buat pun agama tak marah. Agama tu makna Allah lah. Kita buat pun Allah tak kata apa, Allah tak marah. Ataupun kita tak buat pun Allah tak marah juga. Makna harus, contoh kita ada pilihan esok pagi, nak makan nasi lemak ke roti canai. Mana-mana boleh. Kita makan nasi lemak pun Allah tak marah. Kita makan roti canai pun Allah tak marah. Kita tak makan pun Allah tak marah. Okey, sebab kita kenyang lagi, tak ada rasa nak makan. Jadi hukumnya harus. Kadang-kadang hukumnya dalam bentuk makruh. Makruh ni kalau buat tak jadi apa-apa, tapi kalau meninggalkannya boleh pahala. Maknanya Allah tak suka benda tu, tapi mu buat juga. Tapi tak apalah, Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, Allah tak hukumkan kamu dengan dosa. Tapi kalau kamu tak buat, lagi Allah sayang. Itu makruh. Lagi Allah sayang, lagi Allah suka. Sebab apa? Sebab Allah tak suka perbuatan makruh tu. Tapi sebabkan Allah ni pemurah dan penyayang, sekalipun kamu buat benda yang Allah tak suka, Allah tak hukumkan lagi kamu dosa. Tapi kalau kamu sanggup meninggalkannya, Allah terlebih sayang kat kamu. Itulah makruh. Kadang-kadang perbuatan tu dalam bentuk haram pula. Haram ni Allah benci sangat-sangat. Kalau kamu buat juga, aku hukumkan dosa dan aku akan azab kamu. Aku benci kamu sebab kamu buat benda haram. Tapi kalau kamu tak buat, aku terlebih sayang kat kamu, maka dapat pahala. Jadi ukuran kita pada 5 ni. Bila kita nak buat satu kehadapan ni, itu berlandaskan syarak, itulah dinamakan syariat, itulah dinamakan zahir. Inilah ayat yang Allah kata, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum, melainkan kamulah mengubah nasib kamu sendiri. Maksud mengubah nasib tu pilihan atas kamu. Kamu nak buat yang aku suka ke, kamu nak buat yang aku benci? Pilih. Maka pilihannya ada dalam syarak. Kadang-kadang pilihan tu berbentuk wajib, kadang-kadang sunat, kadang-kadang harus, kadang-kadang makruh, dan kadang-kadang haram. Tergantung. Esok pagi, bangun pagi nak pergi mana? Okey, nak pergi semayang subuh berjemaah di masjid. Okey, semayang subuh tu wajib, Allah sayang. Semayang di masjid sunat yang sangat dituntut, terlebih lagi Allah sayang. Balik-balik semayang nampak selipar kawan tu lebih mahal lagi, curi pula, dosa pula, Allah benci. Macam tu lah. Jadi hidup ni sentiasa ada hukum pada dia. Sebab tu orang kata milih memimpin tak ada hukum. Kok mana? Semua benda ada hukum. Sebab dia bersabit dengan syariat tadi. Itu kehidupan namanya syariat. Maka pilihan terletak di tangan kita. Itu dari segi syariat. Kemudian kita pergi, jadi saudara ahli sunnah wal jamaah juga, satu lagi kehidupan yang dinamakan sebagai hakikat, ataupun yang kita sebut tadi batiniah, barang batin. Apa makna hakikat? Hakikat ni ambil daripada perkataan hak. Hak tu maksud apa? Hak tu makna benar. Hakikat ni maknanya yang sebenar-benarnya. Yang inilah yang sebenar-benarnya Allah sebut wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku yang cipta kamu dan aku juga yang cipta segala perbuatan kamu. Maksudnya kamu tu aku cipta, dan apa saja kamu buat aku juga yang cipta, termasuk perbuatan yang baik dan perbuatan yang jahat. Lepas tu dalam ayat lain Allah kata kul kullu min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, setiap sesuatu semuanya daripada Allah. Bila kullu, semua, segala-galanya, baik ke jahat, semua daripada Allah. Tapi ini bahagian hakikat. Jangan kita terkeliru. Syariat lain, hakikat lain. Apa maksudnya semua daripada Allah? Segala-galanya sudah ditentukan Allah. Mana barang hakikat? Maka kata ulama, barang hakikat ialah barang yang sudah pun berlalu. Macam mana hakikat? Pukul saya sampai kuliah di masjid ni tadi, saya sampai lewat pukul 8.50 baru nak start kuliah. 8.50 tu hakikat di sisi Allah dah. Tadi masa saya dalam perjalanan baru pukul 7, saya pun tak tahu lagi boleh sampai pukul apa. Tapi saya berikhtiar, berusaha dengan bawa lajunya apa semua, potong kod shortcut apa semua. Tapi dari segi hakikat di sisi Allah sudah tetap sampainya 8.50. Tapi saya tak tahu. Tapi bila dah berlaku, itulah ketetapan Allah yang sebenarnya. Macam kita belum tahu PM ke-10 hari tu, duk menanti siapa PM duk keluar masuk istana kat 2-3 hari kita tunggu. Siapa dia sebenarnya? Kita tak tahu. Dari segi syariat ni kita tak tahu. Kita mampu pilih aja. Tapi dari segi hakikat Allah tahu dah.
Tak payah kata PM 10, PM 11 Allah tahu dah siapa. Allah tahu dah. Sampai masa pak jadilah dia PM. Jelas. Maknanya ini sudah jadi ketetapan Allah. Ini sudah hakikatnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz Allah. Dialah PM yang ke-10. Gitu. Senang ceritanya Tok Guru kami buat contoh di pondok mudahnya begini. Tok Guru kata hidup kita ni macam filem. Macam filem. Orang kan syuting filem kan. Cerita Mak Kilau ke apa benda tu lah. Buat syuting filem. Kadang dalam syuting filem tu dia buat ada kereta terbalik. Orang tunggang terbalik. Meletup lah apa bagai. Dah siap syuting filem tu. Okey, sekarang dia nak masa untuk di-play kan, dimainkan. Kan? Sampai masa nanti dia keluar dekat pawagam tu, keluar kat wayang tu dia play. Orang yang pergi tonton, pergi tengok tu pula, tengok kereta tu terbalik. Adakah kereta tu terbalik sekali lagi? Dah kali tu masa syuting tu. Tapi ni di-play semula. Macam tu juga. Hidup kita ni sebenarnya dah ada dah satu perjalanan yang lengkap. Dah tertulis siap semua di dalam kitab Lauh Mahfuz nama dia. Di langit yang ke-7. Ni langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atas langit 7 tu ada satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Kat atas sana tu. Tetapi bukan langit yang kita boleh lihat ni. Tak nampak dengan mata kepala. Dia alam ghaib. Atas langit 7 tu ada satu tempat namanya Sidratul Muntaha. Di Sidratul Muntaha tu pula ada dua makhluk yang Allah cipta di situ. Iaitu namanya satu Lauh Mahfuz, satu lagi namanya Qalam. Dua makhluk ni berkawan rapat. Satu Qalam, satu lagi Lauh Mahfuz. Qalam ni apa dia? Pena, pen. Tapi pen macam mana? Wallahu alam lah. Allah cipta hebat lah. Jangan faham macam pen kilometriko kita guna tu. Bukan dia tu. Itu sak-sakkan habis dakwah pula. Ni tak. Ni pen yang Allah cipta. Macam mana tak tahu. Jangan kita tak mampu nak bayangkan. Satu lagi namanya Lauh Mahfuz. Lauh ni maknanya papan tulis. Ni papan tulis. Tapi bukan, jangan faham macam ni. Macam mana Allah cipta tak tahulah. Tapi lauh tu dari segi bahasa maknanya papan tulis, papan tempat menulis. Mahfuz artinya terpelihara. Jadi kolam tu dia akan gesek daripada Lauh Mahfuz tu. Dia akan tulis apa saja yang Allah kehendak. Allah kata okey, tulis nama Polan bin Subilah, Muhammad bin Syakir. Muhammad Syakir bin Nasuha. Kemudian apa pula? Lahir tahun bila, mati bila, kahwin dengan siapa, anak berapa, semua apa, kerja apa, hidup dia sekian-sekian hari jadi apa, hari ni jadi apa, esok jadi apa, semua tulis siap. Lengkap, selengkap-lengkapnya tu. Tu baru saya seorang, ada juta bilin-bilin manusia lagi, semua dalam tu. Semua dia tulis. Itu namanya Lauh Mahfuz. Dia tulis apa saja yang Allah kehendak. Jadi semua jalan cerita hidup kita ni sudah siap pun cerita dia. Kan? Dalam masjid ni siapa dia ahli syurga, siapa dia ahli neraka, dah ada dah ketetapan di sisi Allah. Cuma kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita pun tak tahu. Kita ni yang mengajar kuliah ni, ke hulu ke hilir confirm ke syurga, kita pun tak tahu. Sebab kita tak tengok jalan cerita hidup kita. Ya hari ni ya ceramah, esok belum tentu ceramah, kita tak tahu. Ya hari tu ya jadi pimpinan PAS. Lepas tu ceramah kali ni tengok bendera belakang lain pula. Ada penimbang pula belakang. Nak. Dulu pimpinan, kita pun sanjung. Dia datang, kita pergi dengar ceramah dia. Lain kali boleh ke sana. Sekarang duduk sebelah kursi Mak Sabu. Ada. Kita tak tahu. Lepas tu kita tak tahu siapa kita pada hari esok. Sebab yang tahu hanya Allah. Lepas tu hati kena bergantung dengan Allah. Minta ya Allah, Allahumma ya musarrifal qulub, wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, sarif qulubana ala ta'atik. Amal doa ni selalu. Maka engkau balikkanlah hati kami ni ke jalan ketaatan kepadamu. Sebab hati kita ni berbolak-balik, kejap macam ni, kejap macam ni, kejap macam ni. Kan? Tu yang ramai-ramai pergi ke PAN tu, orang PAS belaka dulu. Betul tak? Kadang-kadang bila saya banyak kuliah, banyak tempat, kadang-kadang duduk sembang-sembang, dia kata, yang pergi ke sana Ustaz bukan orang lain, YDP. YDP? Bukan ahli biasa, bukan geng pasang bendera, YDP. Nah, dengan apa nama timbalan dia sekali lagi masuk. Benda tu kita tak tahu, kita tak jangka. Dulu bukan main, dulu di Segari ada seorang
Dulu orang kuat pah sungguh. Nah, malah baik rapat dengan Tok Guru Siddiq tu. Bila dia dah masuk amanah, dia orang paling lawan sekali. Sampai saya kuliah di Masjid Segari tu dia halau ni. Dia tak bagi kuliah. Sampai tahap macam tu. Jadi perangai pelik terus jadi. Ada sebab kita tak tahu. Sebab tu hati jangan overconfident. Maka kena bergantunglah dengan Tuhan. Bila bergantung dengan Tuhan, itulah maknanya kita faham segala yang terjadi ini Allah yang buat. Itulah namanya hakikat. Dari segi syariat tadi kita tengok orang-orang ni menyokong perjuangan Islam, tapi rupa-rupanya di sisi Allah dari segi hakikatnya sebaliknya. Maka terzahirlah hari ini mereka menghantam perjuangan Islam. Kita kata, apa dia jadi gitu? Dan jadi gitu, apa itu hakikat Allah? Allah yang tetap dia jadi gitu. Kita ni pun kita tak tahu lagi ketetapan ni macam mana. Jadi semua tu sudah diatur Allah, sekarang tinggal play je. Maka play ni kehidupan kita ni di play ni. Dijalankan jalan gitu. Cuma CD ni CD original lah. Bukan CD cetak rompak, sebab tu tak ada tersekat-sekat dari gitu. Kan? Nampak jalan elok je perjalanan hidup kita ni. Tapi semuanya telah pun ditentukan Allah sejak azali lagi. Tu. Itu yang ahli-ahli sufi menangis, ahli-ahli ulama ni menangis. Dia kata walaupun aku tengok sekarang ni aku beramal, aku semayang bukan zakat wajib, siap dengan sunat, puasa bukan zakat Ramadan, puasa habis, tinggal 5 hari dalam setahun dia tak puasa, 360 hari semua puasa. Hebat amalan, tapi tak menjamin apa-apa. Dia kata tak jamin apa-apa. Siapa tahu esok-esok kalau Allah ubah hati aku bukan jadi seperti yang ada sekarang. Sebab tu dalam kitab Hikam, Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari kata, jangan kamu bergantung dengan amalmu, kerana amalmu tak boleh buat apa-apa, kerana amalmu bukan Tuhan. Tapi Allah lah Tuhanmu. Maka kamu beramallah untuk Tuhanmu, bukan beramal untuk dirimu. Tu. Kalau kita beramal untuk kita, memang kita rasa kita hebat. Aku semayang tak tinggal kot. Jangan kira. Baca dalam kitab Jawharul Mauhub, kan, cerita tentang seorang wali Allah yang amalannya sangat-sangat hebat, kan, sangat hebat, dengan semayang malam, dengan apa semua. Lah kali mati kafir di sisi Allah. Mati kafir. Bukan kalau mati setakat buat dosa boleh tahan kira. Kafir terus matinya, padahal dia wali. Masa hidup dia seorang wali Allah, dengan amalan yang hebat, dengan semayang yang hebat. Tapi Allah uji dia sikit je. Akhirnya dia tersilap langkah, dan akhirnya mati dia dalam keadaan kafir di sisi Allah. Jadi tak ada siapa yang tahu kehidupan kita ni siapa. Sekalipun seorang tu sekarang ni kafir, kita pun belum tahu tantah dia akan Islam di hujung hayat dia. Hatta lingkungan lingkit siang ni kita tak tahu. Mana tahu so tiba-tiba dia beriman. Kita tak tahu. Sebab tu dakwah tetap diteruskan. Cuma kezaliman yang mereka buat kita tak boleh reda. Jadi sebab tu yang kita lawan bukan kerana namanya DAP. Yang kita lawan bukan kerana namanya lingkungan Yang kita lawan bukan kerana gambar parti dia roket. Bukan kita benci roket. Tapi yang kita lawan kezalimannya. Yang kita lawan yang merosakkan, memudaratkan agama kita, Islam kita dia ganggu. Itu yang kita lawan. Biar jelas perjuangan kita. Mana tahu satu hari nanti dia beriman, dah takkan kita nak lawan lagi. Sebab dia sudah jadi orang yang beriman, saudara se-Islam dengan kita. Jadi kita tak pernah sangka. Sebab tu Rasulullah tidak membenci Abu Jahal, tapi Rasulullah membenci kekafiran yang dibawa oleh Abu Jahal. Sebab tu Rasulullah tetap menyampaikan dakwah pada Abu Jahal. Begitu juga Nabi Musa dan Fir'aun. Allah perintahkan Nabi Musa pergi berdakwah kepada Fir'aun. Pada Fir'aun ni jahat gila dah. Jahat gila dah. Tapi Allah suruh Nabi Musa pergi dakwah kat Fir'aun, kan, untuk menyampaikan dakwah Islam. Nabi Musa pergi dengan Nabi Harun, pergi juga sampaikan dakwah. Pada hakikatnya dah kali matinya mati kafir juga si Fir'aun tu. Tapi masa hidup siapa yang tahu dia akan mati kafir atau beriman. Bila tak tahu, kerja kena buat. Bila tak tahu, kerja kena buat.
Kan? Sama juga kemenangan Islam ni, kita tak tahu, kita yakin Islam akan menang, tapi tahu tak bila dia menang? Bila tak tahu, kerja kena buat. Kalau Allah bagi tahu siap-siap dah, okey, tahun 2023 Islam menang, kita nak buat kerja sungguh-sungguh dah. Kita akan bagi alasan, tak payahlah sungguh-sungguh sangat, sebab Allah dah kata dah 2023 menang. Nak PRU akan datang menang. Jadi kita alat balas dah lah, buat lebih kurang dah lah, sebab kita dah, orang cakap apa, menyangka gitu. Sebab tu itulah hikmah Allah merahsiakan segala-galanya. Bila benda tu jadi rahsia, menyebabkan kita tak tahu, kita kena buat kerja sampai siap. Macam mati inilah, hikmah Allah rahsiakan kematian. Jadi bila kita tak tahu mati kita bila, seolah-olah kita kena sentiasa bersedia untuk menghadapi mati. Sebab mati mungkin-mungkin bila-bila saat dan detik yang ada pada kita bila-bila pun. Tapi kalau dah ada, dah tahu siap, tengok pula dekat telefon siap, ada application, awak mati 2035. Oh, lambat lagi ni kata. Tekan nombor ekor dah lagi. Dan macam mana nak didik manusia jadi baik kalau gitu? Macam rotek lah, dah tahu dah tarikh mati dia. Kita buat relax kan? Gitu. Sebab tu itu hikmah. Sebab tu Allah itu maha mengetahui segala-galanya. Kenapa Allah rahsiakan semua tu? Padahal Allah boleh je nak buka rahsia itu pada kita, tapi Allah sengaja rahsiakan. Maka kata ulama, rahsia itu adalah kebaikan buat kita. Rahsia itu kebaikan. Tapi ada orang nak buka rahsia ni, dia nak tahu juga. Tu yang pergi tilik tu, tengok tapak tangan. Tok Bomoh tengok, 3 hari lagi ni kata Tok Bomoh. Padahal Tok Bomoh yang mati lepas 3 hari tu. Tu nanti jadi yang jadi mengarut ni, jadi nak tengok tilik, nak tengok tilik nasib lah apa semua, tak usah. Bila dah barang tu barang rahsia, maka rahsia tu kebaikan buat kita. Rahsia itu hikmah yang terbaik yang Allah jadikan kat kita. Maka terjagalah. Maka bila faham dah apa itu zahir, apa itu batin, apa itu syariat dan apa itu hakikat, baru kita terang makna ayat ni. Walhasil dia kata, sekalian makhluk menyahaja dan berikhtiar pada zahir. Nampak? Maka makhluk ini mestilah menyahaja. Maknanya dia sendiri, kehendak dia sendiri nak buat. Betul kita, sahaja aku semayang. Sahaja tu sengaja aku yang nak semayang. Maknanya kata perbuatan kita sendiri dan berikhtiar, pilihan atas kita pada zahir ni kata. Zahir ni apa? Syariat tadi ya. Pada sisi zahirnya, pada sisi syariatnya, pilihan tu atas kita. Mana yang ke depan? Apa nak jadi pas ni? Pilihan tu atas kita. Dan tergagah. Tergagah pula. Tergagah ni makna terpaksa. Terpaksa pada batin. Tapi pada sisi batin, ia terpaksa. Mana batin tu? Batin tu hakikat. Dari segi hakikat pula, sebenarnya kita tak boleh ubah. Mana yang tak boleh ubah? Benda dah lepas. Benda dah lepas, tu batin. Benda dah lepas, tu hakikat. Siapa boleh ubah benda yang dah lepas? Tak boleh dah. Saya pagi tadi tidur mimpi. Saya mimpi ni kadang pelik-pelik kan. Mula-mula pergi umrah, lepas tu tiba-tiba bercuti ke tepi pantai mana tu, dengan family semualah, dengan anak-anak apa semua. Lepas tu sampai kat tepi laut, ada jeti. Anak laki saya yang Muhammad Omar tu, dia berlari, dia sonok tengok air laut. Dia kata laut, dia pun berlari. Saya kata panggil dia, Omar, nanti. Dia lari sampai tepi jeti, dia pergi lompat dalam air laut. Lompat dah budak, mana pandai berenang, tenggelam lemah. Saya menjerit minta tolong anak saya tu. Kan, menjerit. Orang ramai pun pakat pergi terjun nak selamatkan anak saya. Dalam waktu keadaan tu saya dah, bila tengok anak saya dah tenggelam sampai dalam, kita rasa dalam hati ni, Allah redolah dengan ketentuan Allah, aku hilang seorang anak. Jadi rasa macam tu. Walaupun itu mimpi, tapi kita rasa macam realiti. Jadi kita rasa macam kita tak mampu buat apa-apa. Tak mampu itulah panggil hakikat. Sampai saya terfikir waktu dalam mimpi itu, andaikan kata boleh dipatah balik masa ni, saya akan lari lebih ke depan daripada anak saya untuk tahan anak saya daripada lompat dalam laut. Tapi apa boleh buat, benda dah jadi. Rupa-rupanya mimpi. Bangun-bangun sedar pergi tengok anak pegang tangan anak, Allah sayang. Bila kita ada anak ni baru kita faham. Kan tak? Gitu. Tapi nak cerita macam tu lah, nak cerita benda yang dah berlaku, kita tak boleh nak buat apa dah. Benda dah jadi.
Sebab tu sebelum nak buat apa-apa, fikir habis-habis. Sebab bila dah jadi, dia dah jadi barang hakikat yang tak boleh diubah dah. Itulah ketetapan Allah sejak azali lagi. Tapi bila dah jadi, maka redalah sebab kita tak mampu buat apa-apa dah. Belajarlah untuk menerima keputusan Allah. Nak buat macam mana, dah ini kehendak Allah. Itulah orang dulu-dulu dia bahasa dia macam itulah. Bila dengar kematian dia kata apa? Allah lebih sayangkan dia. Sabarlah, orang kata gitu. Betul tak? Gitu. Sebab apa? Dia ajar hati ni untuk terima ini keputusan Allah. Kita boleh buat apa? Kita hanya manusia. Tapi bila iman ni tak ada, dia meronta. Kenapa anak saya? Kenapa tak anak orang lain? Anak saya budak baik, hafal Quran. Kenapa Allah ambil nyawa dia? Allah. Kenapa jadi macam tu? Kenapa kamu tak boleh terima ketentuan Allah? Tu. Sebab tu dia cakap rukun iman ada berapa? Rukun iman ada 6. 1 sampai 5 ramai orang boleh buat, boleh ikut. Percaya pada Allah, percaya. Malaikat percayalah. Kitab okey. Rasul lagi okey. Tapi kadang-kadang orang gagal iman yang ke-6. Apa dia? Qada dan qadar. Macam tadilah di awal kuliah saya cakap, bila dapat nikmat dia rasa seronok, tapi bila dapat musibah kadang-kadang dia akan salahkan Tuhan. Tu yang tadi dia tak boleh terima kenyataan. Kenapa? Patutnya tak jadi macam ni. Kenapa lah patut tak jadi macam ni? Siapa yang boleh tentukan nasib kamu? Kamu ke Allah? Tapi kalau orang yang mengaji, orang yang ada iman, dia akan fikir balik. Ini semua ketentuan Allah. Aku dah cuba sedaya yang aku mampu. Sampai sini, ini luar kawalan aku. Ini adalah hak Tuhanku. Reda, tenang. Sedih memang sedih, tapi tenang. Itu yang Tok Guru saya cerita tu. Dia pergi ada macam multaqah ulama di Kedah. Lepas tu ada seorang pemuda ni, dia memang rapat dengan alim ulama dan dia suka majlis-majlis ulama. Jadi dia bawa satu orang ulama tu ceramah malam tu. Lepas tu dia nak hantar Tok Guru tu ke homestay, dia bawa naik motor. Dia sanggup berkhidmat, dia kata pukul berapa pun tak apa, saya sanggup khidmat untuk Tok Guru. Dia bawa hantar. Entah macam mana dia bawa motor tu tersilap kot mana dah takdir Allah. Motor dia accident masuk dekat dalam parit, jatuh. Tok Guru tu selamat, dia meninggal sebab dia langgar pokok. Meninggal. Malam tu juga meninggal. Malam tu juga Tok Guru Siddiq Nur dengan kawan-kawan dia yang lain pergi rumah ayah dia. Ayah budak tu. Nak khabar berita anak dia dah tak ada. Pukul 3 pagi ketuk pintu. Assalamualaikum. Buka pintu. Waalaikumsalam. Tengok Tok Guru yang datang, ustaz-ustaz datang. Dia dah rasa lain macam dah ni. Kenapa? Kenapa datang tengah-tengah malam? Tak apa, masuk jemput duduk, suruh bini buat air siap. Tapi hati dia dah bersedia sebab dia dah mula menyangka. Kenapa ni? Yang ni Tok Guru pun pandang kawan dia pandang dia. Masing-masing kelu lidah nak cakap, nak menyampaikan. Bukan senang nak sampai kat orang. Lah kali terpaksa cakap jugalah. Ni nak bagi tahu anak haji dia bawa Syekh ni tadi malam nak bawa ke homestay. Lepas tu terlibat dengan kemalangan. Lepas tu dia tanya. Lepas tu dia dah tak ada. Dia meninggal kat situ juga. Dia pun tarik nafas, dia hembus alhamdulillah, dia kata. Dia boleh jawab alhamdulillah dengan tenang. Tarik nafas, hembus, dia kata alhamdulillah. Syukur anakku mati ketika membawa seorang ulama. Itu orang yang ada kefahaman agama. Kalau kita tak kuatlah iman tuan-tuan, dengar mula. Jangan nak habis. Kalau orang kuat iman kan, macam ada apa, macam cerita dalam drama TV tu lah. Anak dia masuk bilik pembedahan 50-50 ni, koma ni, accident teruk, mau masuk ICU. Doktor tengah operate, doktor kata akan masa kat 3 jam nak buat pembedahan ni. Cik tunggu kat luar. Dalam tu duk mundar mandi, habis call saudara sana saudara sini, menangis-nangis lah apa semua ni. Tiba-tiba keluar doktor daripada bilik pembedahan lepas 3 jam. Kalau keluar, doktor, macam mana anak saya? Kalau dia doktor kata anak awak alhamdulillah sonok ada, okeylah, tak ada masalah tu. Tapi kalau doktor buat muka, mula dalam drama kan macam tu kan. Kata anak cik tak dapat diselamatkan. Kalau orang yang ada jenis mengaji, orang yang ada iman, tak apa doktor, Allah lebih sayangkan dia. Senang. Okey.
Tapi kalau jenis tak mengaji, iman masalah, doktor baru cakap anak cik tak, baru tak dia penamparnya doktor tu. Lah kali doktor tu pula masuk ICU. Nak cerita sebab dia tak boleh terima kenyataan. Dia meraunglah, marahlah. Situ masalah pada sudut akidah. Itu penting. Menerima segala qada dan qadar Allah. Itu makna barang hakikat. Sebab tu dia kata dan tergagah batin. Maknanya dari segi batin hakikatnya tergagah. Tergagah maknanya terpaksa. Suka ke tak suka, benda yang dah berlaku kita kena terima, kena telan. Walaupun dulu mungkin background hidup kita tak elok ke, tapi itulah hidup kita yang telah Allah tetapkan sejak azali lagi. Nak buat macam mana? Tak boleh ubah. Yang nak boleh ubah yang ke depan. Buat yang terbaik lah yang depan ni. Sebab tu menyesal boleh, tapi jangan disebuk-sebukkan pandang benda yang dah lepas, pandang benda yang akan datang. Sebab tu orang buat cermin yang pandang depan besar, cermin pandang belakang kecil je. Maknanya nak masuk apa? Pandang depan banyak, pandang belakang boleh pandang sikit-sikit sudah. Bahagian nak masuk simpang, barulah pandang belakang. Ni tak dia pandang belakang banyak, tengok belakang, tengok-tengok depan lori trailer. Mampu situ. Kan? Gitu. Maka ikhtiar maknanya pilihan, dan usaha hamba itulah tempat pergantungan taklif. Taklif hukum, dalam kurungan tu dia tulis hukum. Apa hukum ni? Yang 5 tadi lah saya sebut tadi. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Maka dia kata dari segi zahirnya kita ada pilihan dan usaha. Maka pilihan dan usaha itulah tergantung atas hukum. Macam saya cerita tadi. Cuma saya cerita dulu baru masuk kat kitab, sebab takut nanti kita tak faham ayat kitab ni. Jadi itulah maksudnya. Dalam zahir hidup kita ni, dari segi syariatnya kita tergantung atas 5 hukum ni. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Taklifnya ke atasnya dengan suruh makna wajib dan sunat, dan tegah makna makruh dan haram. Dan itulah sebab bagi pahala dan siksa. Kalau buat benda yang disuruh Allah, yang ni wajib dan sunat, boleh pahala. Kalau buat benda yang ditegah Allah, makruh dan haram, takut disiksa. Gitu. Itulah cerita tentang i'tiqad ahli sunnah wal jamaah yang saya sebut tadi. Dia adalah pertengahan antara Qadariyah dan Jabariyah. Kalau Qadariyah, dia kata semua makhluk buat. Kalau Jabariyah pula kata semuanya Allah buat. Adapun ahli sunnah wal jamaah kata ya memang makhluk buat tu dari segi syariat, tapi dari segi hakikat Allah yang buat semuanya. Macam tu. Jadi kita berada di tengah-tengah itulah jalan yang selamat. Seperti mana nak lalu atas titian sirat, mesti duduk betul-betul di tengah. Berat kanan jatuh, berat kiri pun jatuh. Maka duduk di tengah-tengah baru boleh selamat melintasi titian sirat. Itulah dia akidah ahli sunnah wal jamaah. Maka kita akan sambung kuliah yang akan datang jika diizin Allah. Maka nyatalah i'tiqad ahli sunnah wal jamaah itu i'tiqad pertengahan. Tadilah saya sebut pertengahan tu. Ni depan ni dia akan cerita lebih detail lagi apa tu ahli sunnah wal jamaah. Boleh setakat ni? Boleh tak? Ada soalan nak tanya? Kalau ada, tak ada, tak apalah, tak payah. Tak ada tak? Jadi tak ada, kita stop setakat ni dulu. Dan kita akan jumpa tahun depan. Tu dia tahun depan. Tahun depan tu bulan depan lah. Sebab dah bulan 12 dah ni kan? Jadi insyaAllah jika diizin Allah kita jumpa lagi. Okey, jadi cukup sekadar tu dulu pada malam ini yang dapat kita kongsi dan sampaikan. Moga-moga memberi manfaat kepada kita bersama. Kalau tak banyak, sikit pun jadilah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabiyyi
Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana salatal khashiin, wa a'malana a'malas salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimautis syuhada, wa dikinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar, wa qina azaban nar, wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.